Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Azim Ashari. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengeklik video ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Oke, baik teman-teman semua. Semoga dalam hal ini teman-teman sudah mensubscribe. Nah, subscribe, ya kan? Subscribe bukan subscribe, ya kan? Subscribe channel ini karena kemarin ada yang komen di kolom komentar ya kan, subscribe bang bukan subscribe ya kan. Oke ya, nggak apa-apa ya. Oke, baik teman-teman semua, langsung saja klik tombol subscribe, kemudian tombol loncengnya, dan juga like, comment, and share tentunya ya. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan menonton sebuah video. Nah, kali ini ada seorang gadis cantik ya kan di depan itu ya. Oke, di layar kalian ya. Nah, teman-teman, ini video yang berasal dari channel YouTube Tren Publika. Iya, Tren Publika ini sangat-sangat luar biasa karena membuat video yang sangat-sangat bagus. Nah, ini videonya judulnya apa ya? Mari kita lihat dulu. Ngakak salah Mahathir, kok Malaysia minta Indonesia jadi penyelamat. Nah, itu judulnya ya yang diberikan oleh channel YouTube Tren Publika. Tentunya teman-teman jangan lupa subscribe juga channel Tren Publika ya. Kali ini langsung saja ke videonya. Jangan lupa subscribe dan ambil hikmah apa yang bisa kalian dapat dari video yang kita tonton kali ini ya. Oke, langsung. Malaysia lucu, Mahathir yang merusak, kok Indonesia diharap jadi penyelamat. Nah, ini ya. Penguasaan bahasa Inggeris diambil kira dalam peluang bekerja. Untuk menguasai ilmu yang baru ini, kegunaan bahasa Inggeris menjadi penting. Kegunaan bahasa Inggris jadi penting. Oke. Semuanya hasil kesepaduan rumpun Nusantara yang terdiri daripada Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam, dan penutur bahasa Melayu di dunia ini yang sekarang ini sudah pun melebihi 300 juta orang. Wow, 300 juta orang. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas nasib bahasa Melayu Malaysia. Oke, Bahasa siap. Melayu menjadi kurang bermartabat karena kebijakan pemerintah Malaysia sendiri pada zaman Mahathir Mohamad. Ada kebijakan PBSMI yang diberlakukan pada tahun 2003 hingga 2012. Pengajaran sains dan matematika dilakukan dengan bahasa Inggris. Waduh. Kebijakan itu kemudian diganti dengan program Dwi Bahasa pada tahun 2016 hingga sekarang. Yang bikin Program repot. ini sedikit lebih longgar tapi sebetulnya hampir sama saja. Mahathir bahkan ingin mengembalikan lagi kebijakan PBSMI beberapa tahun lalu, dan hal itu mengundang perdebatan. Yuk kita simak videonya ya. Oh, siap kakak. Pengajaran Mari kita dan simak ya. pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 2003 kembali menjadi perdebatan. Naib Ketua Pemuda Amanah Nasional Syazni Munir Muhammad Isnin menyifatkan hasrat yang dilontarkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir untuk mengembalikan PPSMI adalah langkah mengundur ke belakang. Syazni berkata ia bakal menjejaskan pelajar-pelajar khususnya di luar bandar sebagaimana yang telah berlaku sebelum ini. Jika idea besarnya mahu mengukuhkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar, fokus yang mungkin wajar diberikan perhatian adalah penambahbaikan kurikulum dan kaedah pengajaran bahasa berkenaan di sekolah-sekolah, katanya dalam satu kenyataan. Beliau menyarankan supaya diwujudkan subjek bahasa Inggeris komunikasi sebagai pelengkap kepada subjek sedia ada setelah kajian dan penelitian terperinci dibuat. Baru-baru ini, Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata kerajaan sedang mengkaji pelaksanaan semula dasar PPSMI yang menggunakan sistem baharu. Perdana Menteri berkata menerusi sistem dengan penggunaan teknologi maklumat IT itu, pengajaran guru terbaik akan direkodkan untuk digunakan di semua sekolah. Kementerian Pendidikan turut mengambil kira kepentingan penguasaan pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris kerana bahasa antarabangsa itu diperlukan untuk pengurusan dan perindustrian. Malah penguasaan bahasa Inggeris turut diambil kira dalam peluang bekerja, katanya pada sesi waktu pertanyaan menteri atau MQT di Dewan Rakyat. Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Lembah Pantai Fahmi Fazil yang ingin mengetahui pendirian kerajaan berhubung PPSMI sama ada akan diteruskan semula dalam bentuk sama atau dengan pembaharuan.
Tun Dr. Mahathir mempertahankan pendiriannya bahawa ilmu sains bertambah sepanjang masa hasil kaji selidik pakar yang biasa dilakukan dalam bahasa Inggeris. Penguasaan bahasa Inggeris diambil kira dalam peluang bekerja. Tidak seperti pelajaran geografi dan sejarah, ilmu sains bertambah sepanjang masa hasil kaji selidik pakar yang biasanya dibuat dalam bahasa bukan bahasa Melayu. Untuk menguasai ilmu yang baru ini, kegunaan bahasa Inggeris menjadi penting. Ini berbeza dengan subjek seperti geografi dan sejarah, kata Tun Dr. Mahathir. Untuk menguasai ilmu baharu, bahasa Inggeris menjadi penting manakala terjemahan kepada bahasa Melayu tidak dapat dibuat melainkan oleh mereka yang pakar dalam bahasa sains Melayu dan Inggeris serta memahami ilmu baharu yang ingin dialih bahasa. Sebaliknya, jika seseorang fasih dalam bahasa sains Inggeris, ia dapat akses secara langsung kepada ilmu yang baharu, katanya. Mungkin Tun Dr. Mahathir lupa bahawa banyak kajian sains juga dijalankan dalam bahasa Jerman, Perancis, Rusia, Jepun dan Mandarin. Kepandaian murid dalam menyebut istilah-istilah sains dan matematik tidak menjadikan mereka mahir bertutur dalam bahasa Inggeris. Begitulah guys perdebatan mengenai kebijakan PBSMI. Perdebatan yang sama juga terjadi pada kebijakan dui bahasa yang berlaku sekarang. Yuk kita simak videonya ya. Nur Azimah Abdul Rahim yang mengetuai kumpulan bertindak ibu bapa bagi pendidikan membantah gesaan pemansuhan program dui bahasa yang membolehkan murid di sekolah terpilih mempelajari beberapa mata pelajaran dalam bahasa Inggeris. Katanya pihak yang menggesa program itu dimansuhkan lazimnya terdiri daripada golongan ultranasionalis yang percaya pelajar mampu maju dengan bergantung kepada bahasa kebangsaan semata-mata. Azimah berkata menamatkan DLP memberikan kesan besar kepada kemajuan murid dan menidakkan pelan pembangunan pendidikan Malaysia bagi 2013-2025 yang menyatakan penguasaan bahasa Inggeris perlu ditingkatkan. Gesaan menamatkan DLP datang daripada Majlis Perundingan Melayu yang menyatakan program itu tidak sejajar dengan dasar pendidikan kebangsaan. Saya ingin memberikan penjelasan begini. Pertama, garis panduan itu yang telah pun kita nyatakan daripada awal yang berhormat masih kekal sehingga hari ini. Tak ada pernah pun kita ubah garis panduan tersebut. Manakala yang bagi yang telah pun melaksanakan DLP 100% bagi tahun ini, kita teruskan. Tak ada masalah. Ya? Jadi kita akan mulakan balik untuk kelas 1 non-DLP itu pada tahun hadapan. Ya? Jadi untuk memastikan bahawa komitmen kerajaan untuk menjaga bahasa ibunda, bahasa Melayu ini terus kita pertahankan. Sebab itu yang berhormat, kelas non-DLP ini masih penting kerana kita dapati dalam sesi kunjung bantu itu yang telah pun kita kunjung bantu kepada 5 buah sekolah ni. Kita dapati dalam 5 buah sekolah ni ada sekolah-sekolah yang tidak mencapai tahap penguasaan yang kita mahukan. Baik bahasa Melayunya, baik bahasa ibundanya. Jadi adalah tugas kita sebagai guardian, penjaga bahasa Melayu dan bahasa ibunda negara ini untuk mempertahankan apa yang disebut sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda dalam perlembagaan untuk memastikan anak-anak kita ini mendapat peluang dan juga dari segi penguasaan bahasa Inggeris ini dapat diperkukuhkan. Yang berhormat, jangan risau tentang bahasa Inggeris ini. Kita ada banyak program lain dan polisi lain dan dasar lain yang akan memperkukuhkan bahasa Inggeris kita. DLP ini hanya program saja yang berhormat. Jadi jangan risau, ada lagi pendekatan-pendekatan dan ansur maju yang kita akan lakukan untuk mengukuhkan bahasa Inggeris di kalangan anak-anak kita. Terima kasih. Begitulah guys perdebatan mengenai kebijakan dui bahasa di Malaysia. Nah, setelah bahasa Melayu gagal di Malaysia, tokoh Melayu Malaysia kemudian rajin mengklaim bahasa Indonesia. Tujuannya agar bahasa Melayu kelihatan berhasil. Yuk kita simak video berikut ini. Mari kita simak. Penganjuran seperti apa PABM klaimnya. merupakan satu perjuangan untuk mengangkat martabat bahasa Melayu di persada dunia, selain mengembalikan kegemilangan bahasa Melayu yang pernah menjadi bahasa lingua franca sejak zaman kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-7 Masihi hingga abad ke-19. Wah, kerajaan Sriwijaya dibangunkan oleh manusia memerlukan satu sistem bahasa yang baik, bukan hanya untuk berkomunikasi tetapi juga untuk mengungkap nilai keintelektualan,
merancang kegiatan ekonomi dan aktiviti kehidupan seharian. Hakikatnya, keperkasaan sesuatu tamadun amat bergantung kepada keupayaan bahasanya. Pada masa ini, pelbagai usaha sedang dilakukan untuk mengembang dan memperkasakan bahasa Melayu baik di peringkat nasional maupun antarabangsa seiring dengan perubahan teknologi. Kita mahu mengulangi sejarah kegemilangan bahasa Melayu dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengungkap ilmu dan bahasa antarabangsa abad ke-21. Kerajaan komited untuk memastikan dasar-dasar yang digubal menyokong usaha pemertabatan bahasa Melayu. Untuk itu, kerajaan sangat menggalakkan pelaksanaan program dan aktiviti kebahasaan dan kesusastraan yang dapat menyemarakkan lagi roh kecintaan terhadap bahasa Melayu. Bahasa Melayu sememangnya sudah mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bahasa antarabangsa yang lain. Pada masa ini terdapat lebih 6,000 bahasa yang masih digunakan pakai. Akan tetapi, hanya 20 bahasa sahaja yang dikategori dan diberi taraf bahasa rasmi. Dalam konteks ini, kita wajar merasa bangga kerana bahasa Melayu merupakan salah satu daripada 20 bahasa itu. Bahasa Melayu menduduki tangga 10 bahasa paling popular penggunaannya di dunia. Sebagai keluarga Malaysia dan umpunya bahasa ibunda ini, kita harus merasa bangga kerana di celah-celah ruang penguasaan teguh bahasa Inggeris, bahasa Melayu tetap ampuh mencorak ritma yang tersendiri dan sentiasa mekar di persada tamadung dunia. Keadaan ini tidak berlaku pada semua bahasa utama dunia. Kerana yang lenyap ditelan arus globalisasi, manakala sebahagian yang lain berhadapan dengan ancaman kepupusan. Kita harus bersyukur kerana perkara ini tidak berlaku kepada bahasa Melayu. Semuanya hasil kesepaduan rumpun Nusantara yang terdiri daripada Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam selaku pendukung utama. Dengan itu adalah tidak mustahil jika bilangan penutur bahasa Melayu di dunia ini yang sekarang ini sudah pun melebihi 300 juta orang malah akan lebih berkembang sekaligus mengembalikan zaman kegemilangan lingga franka bahasa Melayu. Begitulah guys main klaim yang dilakukan oleh pemimpin Malaysia selama ini. Wow. Kaum Melayu suka mengklaim bahasa Indonesia, padahal Malaysia sendiri sebetulnya kurang serius untuk memartabatkan bahasa Melayu. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Wah, luar biasa ya. Oke, terima kasih ya Mbak Tren Publika. Ini Mbak siapa? Salam kenal ya. Oke, jadi pengeklaimannya itu sangat luar biasa ya. Jadi menurut kalian seperti apa ya? Menurut kalian itu seperti apa? Bisa lah kalian komen-komen di kolom komentar ya. Saya sendiri pun agak sedikit apa ya? Kalian bisa merasakan lah setelah kalian nanti bisa nonton video ini dari awal sampai akhir, kalian akan merasakan apa yang saya juga rasakan. Dan tentunya teman-teman semua juga tetap harus bisa menahan semua itu, karena kita harus menanggapi semua dengan hal baik ya kan, hal positif dan tidak perlu yang diambil yang negatifnya. Kemudian teman-teman semua jangan lupa komen ya. Bisa disampaikan di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir tentunya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.